Tadi Wabi Macang kata, saya kata hak asasi manusia ini universal dan sebagainya. Tapi kalau Wabi Macang baca apa yang saya katakan, saya cuma katakan bahawa hak asasi manusia ini dah sebati dengan rakyat Malaysia sebab ianya termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi saya tak tahulah sama ada Wabi Macang sekarang nak kata bahawa Perlembagaan Persekutuan ini adalah satu konsep barat. Adakah Wabi Macang nak cakap perkara tersebut? Penjelasan Wabi Macang. Ya, saya tidak ingin menjawab berkenaan dengan status perlembagaan ini sama ada barat atau tidak. Tetapi yang ingin saya jelaskan bahawasanya ada kelompongan dari segi konsep, kefahaman yang membuatkan perbahasan hak asasi manusia mungkin di sebelah sana dan di sebelah sini sedikit berbeza. Itu yang saya tekankan dalam perbahasan saya. Jadi Tuan Dipertua izinkan saya meneruskan untuk poin saya yang terakhir. Dan saya menyokong tadi seruan daripada Menteri Undang-Undang yang ingin menubuhkan Suruhanjaya Kanak-Kanak. Ini satu perkara yang amat baik dan pada masa yang sama saya juga menyuruh pihak kerajaan selari dengan misi untuk mempertahankan kanak-kanak, membela kanak-kanak untuk kita mengikuti jejak langkah Parlimen Rusia yang baru-baru ini memperkenalkan akta menghalang propaganda yang menghalalkan menormalisasi hubungan kelamin luar tabi'i, pedofilia dan apa-apa perkara unsur yang membawa kepada LGBT dan sebagainya. Dengan alasan ianya melindungi kanak-kanak kita daripada anasir-anasir ini sama ada dalam media sosial, media arus perdana, produk-produk budaya dan atas tersebut seperti mana yang kerajaan ambil tindakan baru ini merampas jam brand Swatch. Itu bagi saya satu perkara yang baik kalau benda itu jelas terbukti mempropagandakan, mempromosikan LGBTQ. Jadi kalau ada undang-undang seperti ini yang lebih jelas, kerajaan tidak perlu takut dan apologetik untuk mengambil tindakan yang tegas dan cermat agar tradisi keluarga dan agama kita terpelihara dalam konteks hak asasi yang ada di Malaysia. Jadi Tuan Dipertua, terima kasih atas peluang diberikan. Semoga hak asasi manusia di Malaysia selari dengan semangat karamah insaniah yang almarhum Datuk Dr. Siddiq Fadil perjuangkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Macang. Berikutnya dipersilakan Yang Berhormat Pekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama-tamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Datuk Yang Dipertua kerana memberi kesempatan kepada saya untuk turut sama membahaskan laporan tahunan 2022 Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia atau SUHAKAM. Saya ingin menyentuh satu perkara saja di dalam laporan ini, iaitu tentang pelarian dan pencari suaka seperti yang diperincikan di dalam laporan tahunan ini. Berdasarkan data Suruhanjaya Tinggi untuk Pelarian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNHCR, sehingga Oktober 2020 terdapat seramai 178,450 pelarian dan pencari suaka yang berdaftar dengan UNHCR di Malaysia. Daripada jumlah itu, majoriti berjumlah kira-kira 153,800 adalah terdiri dari etnik Myanmar, iaitu etnik Rohingya, Chin dan kumpulan etnik lain dari kawasan bergolak di Myanmar. Manakala data terbaru pula sehingga Disember 2022 menunjukkan kira-kira 182,990 pelarian dan pemohon suaka dari 59 buah negara kini berada di Malaysia dengan jumlah tertinggi masih didominasi oleh etnik Rohingya daripada Myanmar. Daripada jumlah itu, 85% adalah dari Myanmar, termasuk kira-kira 103,000 etnik Rohingya, manakala bakinya adalah pelarian daripada 50 negara lain, termasuk Pakistan, Yaman, Syria dan Somalia.
Dalam halaman 183 dan 184 laporan Suhakam ini ada mempersoalkan mengenai UNHCR tidak diberi akses untuk melawat pencari suaka dan pelarian yang ditempatkan di depo tahanan imigresen. Suhakam juga mendesak supaya pelarian dan pencari suaka tidak sepatutnya ditahan di depo imigresen. Sebaliknya, UNHCR perlu dibenarkan untuk memproses serta mendaftarkan individu yang layak. Benar, pelarian adalah manusia biasa yang mencari perlindungan keselamatan diri. Namun mereka masih tertakluk kepada undang-undang dan peraturan imigresen sesebuah negara. Apatah lagi, Malaysia tidak pernah mengiktiraf pelarian namun masih menunjukkan peri kemanusiaan dengan menerima kemasukan mereka walaupun secara haram. Saya merasakan tindakan UNHCR seolah-olah merendahkan undang-undang negara kita apabila sewenang-wenangnya mempertikaikan keputusan yang dibuat oleh kerajaan. Mereka seharusnya sedar kerajaan Malaysia ada hak terhadap sebarang isu yang melibatkan undang-undang dan kedaulatan negara. Adalah wajar untuk pelarian atau pencari suaka ditempatkan di depo tahanan imigresen, memandangkan mereka berstatus pendatang tanpa izin yang memasuki sesebuah negara tanpa dokumen yang sah. Malahan ada pelarian yang bersikap agresif dan mampu mencetuskan situasi yang tidak dijangka dan tidak diingini. Kejadian paling mudah untuk dijadikan contoh apabila seramai lebih 500 orang pelarian Rohingya melarikan diri dari depo tahanan imigresen sementara Relau Sungai Bakap, Kedah pada 20 April 2022 sehingga menyebabkan 6 orang maut akibat kemalangan semasa melarikan diri. Datuk Yang Dipertua, Malaysia tidak menandatangani Konvensyen Pelarian 1951 atau Protokol 1967 serta tiada kerangka undang-undang atau pentadbiran untuk mengatur status dan hak pelarian. Ini bukti jelas yang menunjukkan Malaysia tidak wajib untuk menerima pelarian atau pencari suaka, namun masih memberi layanan baik kepada mereka. Saya kira Malaysia sudah cukup baik kerana sanggup menguruskan dan mengatur golongan ini. Belum pernah rasanya pelarian dan pencari suaka dihalau terus balik ke tempat masing-masing. Sebaliknya, menempatkan mereka di depo tahanan adalah satu langkah yang baik dalam memastikan mereka berada dalam keadaan yang terkawal sebelum mereka dibawa pulang ke negara asal, dibenarkan ke negara yang mengiktiraf pelarian atau dibebaskan sekiranya mereka memegang kad UNHCR. Apabila bercakap mengenai pemegang kad UNHCR, jumlah pemegang kad ini di Malaysia juga mencecah lebih 102,000 orang, yang mana kad ini dikeluarkan oleh UNHCR secara asasnya pemegang kad UNHCR boleh tinggal sementara di Malaysia sementara menunggu penempatan semula mereka di negara ketiga. Itu yang Dipertua, tetapi realiti yang berlaku, ramai yang telah menetap terus di Malaysia, ada yang sudah di Malaysia sehingga lebih 30 tahun, ada pula yang mewujudkan perkampungan sendiri yang tidak diiktiraf. Justru itu, apa yang perlu ditekankan oleh UNHCR seharusnya bukan hanya sekadar isu penempatan pelarian dan mencari suaka di depo tahanan. Sebaliknya, persoalan yang harus dibangkitkan oleh kerajaan kepada pihak bertanggungjawab seperti Suhakam juga dan UNHCR adalah setakat manakah kebertanggungjawaban Malaysia dalam menguruskan dan menerima pelarian. Keduanya, apakah penambahbaikan yang boleh dilakukan bagi mengekang kebanjiran pelarian dan pencari suaka yang sengaja menjadikan Malaysia sebagai destinasi mereka sebagai tempat tinggal bagi jangka masa panjang. Malaysia adalah sebuah negara yang berdaulat. Kita punya hak untuk menghantar pulang atau memindahkan mereka ke mana-mana negara yang sedia menerima pelarian ini. Namun, sampai bila Malaysia perlu menerima sahaja kemasukan pelarian dan masalah-masalah yang ditimbulkan mereka.
Bukan sahaja membantu dalam bab kebajikan, malahan banyak belanja telah disalurkan bagi menguruskan mereka yang ditahan. Walhal perbelanjaan itu boleh disalurkan kepada rakyat negara ini. Datuk Yang Pertua, persoalan lain yang ingin saya ajukan ialah apakah tindakan diplomatik kerjaan dengan negara yang rakyatnya melarikan diri ke Malaysia terutama Myanmar dalam usaha menangani lambakan kemasukan pelarian negara ini. Kedua, apakah tahap kapasiti sebenar depo tahanan di seluruh negara dengan jumlah sebenar dengan jumlah sebenar tahanan yang kini berada di depo tersebut? Apakah usaha bagi menangani lambakan tahanan di sebuah depo? Ketiganya, sejauh manakah kemampuan negara untuk mengendalikan pelarian di negara ini dan perbincangan yang boleh dilakukan dengan pihak UNSCR bagi memastikan Malaysia tidak menjadi tempat lambakan atau transit kekal oleh pelarian. Saya yakin kerajaan dan rakyat sama sekali tidak mahu mewujudkan sikap prejudis atau eksobia terhadap pelarian dan pencari suaka. Namun dalam masa yang sama, kerajaan juga perlu mengutamakan kebajikan rakyat sendiri dan memastikan bahawa keamanan serta kesejahteraan masyarakat dipelihara. Justru inisiatif yang jauh lebih berkesan dan beri impak yang baik pada semua pihak perlu dirancang dan dipertimbangkan pelaksanaannya. Itu sahaja Datuk Seri Ketua, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Pekan. Datuk Yang di-Pertua, saya cuma nak, kalau dibenarkan, saya nak ambil peluang ni untuk acknowledge ada 15 orang daripada Kesatuan Kaki Tangan ARM UPM pertama yang hadir di belakang untuk melihat prosiding hari ini. Silakan Yang Berhormat. Ya. Silakan. Ya, jadi saya ingin mengiktiraf bahawa ada 15 orang daripada Kesatuan Kaki Tangan ARM UPM pertama yang hadir di belakang. Jadi selamat datang ke Parlimen. Terima kasih. Berikutnya kita persila Yang Berhormat Jerelun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua. Seperti rakan-rakan ahli Dewan yang lain, saya juga ingin mengambil bahagian dalam perbahasan laporan tahunan 2020 Suhakam. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh hanya dua perkara saja daripada keseluruhan laporan yang dibentangkan. Iaitu yang pertama berkaitan dengan penglibatan Suhakam terhadap perjalanan pilihan raya, khususnya di Sabah. Dan yang kedua tentang isu kanak-kanak. Tuan Yang di-Pertua, sebagaimana yang kita semua sedia maklum bahawa Suhakam ialah sebuah institusi hak asasi manusia negara bagi Malaysia yang ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia 1999, iaitu Akta 597. Dan Suhakam berperanan untuk mempergiat pendidikan hak asasi manusia, menasihati dasar dan perundangan dan melakukan penyiasatan. Menyentuh tentang isu berkaitan dengan pilihan raya, iaitu dalam bab 2, laporan muka surat 81 sehingga muka surat 85. Suhakam terlibat dalam pemantauan perjalanan pilihan raya negeri Sabah yang ke-16 yang pembubaran DUN Sabah pada 30 Julai 2020 yang lalu. Suhakam terlibat secara langsung memantau bermula daripada pembubaran DUN sehingga ke hari pengundian. Tahniah dan syabas kepada Suhakam yang terlibat secara langsung turun padan ke lapangan melihat perjalanan SPR Sabah yang sudah tentunya melibatkan semua pihak. Dalam konteks pilihan raya, walaupun laporan Suhakam ini menyentuh tentang perjalanan pilihan raya Sabah, tetapi saya ingin menarik perhatian tentang peri pentingnya Suhakam tidak terlepas pandang dalam membuat pemantauan terhadap peruntukan yang terkandung di dalam Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954, iaitu berkaitan dengan Akta 5. Sebagai satu contoh, dalam laporan ini tidak disebut tentang bagaimana Suhakam menilai
tanggungjawab seseorang calon yang bertanding melaksanakan arahan yang termaktub dalam peruntukan Akta Kesalahan Pilihan Raya. Dalam menyertai pilihan raya, setiap calon yang bertanding, sama ada di Dewan Rakyat ataupun di Dewan Undangan Negeri, mestilah membayar deposit pilihan raya, deposit bahan kempen dan penyata perbelanjaan pilihan raya hendaklah dimaklumkan kepada SPR. Berkaitan dengan penyata pilihan raya, hendaklah diserahkan kepada SPR dalam tempoh 30 hari selepas keputusan diwartakan. Ini terkandung dalam Seksyen 23(1) Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Yang kedua, deposit bahan kempen hendaklah akan dipulangkan setelah dibersihkan bahan kempen itu. Jika tidak dibersihkan dalam tempoh 14 hari, maka deposit bahan kempen itu tidak akan dipulangkan kepada calon atau dilucut hakkan. Ini terkandung dalam Seksyen 24B(8). Tetapi tiada seksyen pun yang memperuntukkan kepada SPR hendaklah memulangkan semula deposit pilihan raya kepada calon yang bertanding dalam tempoh 14 hari. Ini saya lihat ada sedikit ketimpangan. Peruntukan yang berkaitan dengan individu calon yang bertanding, ada peruntukan yang mewajibkan calon itu mematuhi. Tetapi dari segi pelaksanaan SPR terhadap calon, tidak ada pun peruntukan yang jelas yang memastikan SPR mesti bertindak mengikut apa yang diperuntukkan. Jadi soal deposit pilihan raya dipulangkan tidak termaktub dalam Akta Kesalahan Pilihan Raya. Jadi dalam hal ini Suhakam wajar melihat dari dekat tentang pemantauan terhadap pelaksanaan Akta 5 tersebut. Sebagai satu contoh tentang deposit pilihan raya ini, saya mencadangkan supaya kerajaan memperuntukkan suatu akta, pindaan akta, ataupun membuat suatu keliling kepada pengarah si pilihan raya negeri supaya bertindak dalam tempoh 14 hari, sebaik saja keputusan diputuskan oleh pegawai pilihan raya di sesuatu kawasan pilihan raya, mesti dipulangkan balik kepada calon itu. Itulah baru menunjukkan bahawa kerajaan bertindak adil terhadap hak asasi manusia yang sedang kita bahaskan. Yang kedua tentang deposit bahan kempen. Saya mencadangkan supaya kerajaan, walaupun ada peruntukan dalam Seksyen 24B(8) tadi, seharusnya kerajaan menggunakan kuasa budi bicara. Budi bicaranya dalam bentuk ada perbincangan dan tolak ansur antara pihak berkuasa tempatan yang bertanggungjawab memastikan bahan kempen itu dibersihkan dalam tempoh 14 hari, dan dalam masa yang sama juga pihak SPR setelah melihat perjalanan pembersihan itu disahkan oleh pihak berkuasa tempatan, mestilah bertolak ansur walaupun dalam tempoh 14 hari ataupun lebih. Saya mendapati banyak calon-calon yang bertanding ini tidak dapat memastikan jentera pilihan rayanya membersihkan bahan kempen itu dalam tempoh 14 hari. Banyak. Sehingga akan SPR mengumpulkan wang deposit pilihan raya itu untuk dimasukkan dalam kumpulan wang yang disatukan. Ini satu perkara yang tidak wajar dalam keadaan kita membahaskan hak asasi manusia dalam konteks calon pilihan raya yang bertanding. Selanjutnya isu kanak-kanak. Sebelum itu dalam halaman 86. Suhakam telah mencadangkan kerajaan mewujudkan undang-undang khusus yang perlu digubal bertujuan untuk menguruskan keuangan politik. Dalam hal ini saya ingin bertanya, bilakah kerajaan
hari ini bercadang untuk menggubal undang-undang pendanaan politik dalam keadaan Suhakam yang dibentuk oleh kerajaan telah pun mengesyorkannya. Baik, isu yang kedua berkaitan dengan kanak-kanak. Berkaitan hak asasi kanak-kanak, Pesuruhjaya Kanak-kanak Malaysia OCC hendaklah memberikan tumpuan kepada promosi dan pelindungan kanak-kanak seperti yang digariskan oleh Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai hak kanak-kanak CRC. Pesuruhjaya kanak-kanak dalam konteks negara kita Malaysia hendaklah memastikan 4 prinsip yang menjadi teras kepada CRC ini, iaitulah tidak ada diskriminasi kepada kanak-kanak, komited untuk kepentingan yang terbaik buat kanak-kanak, memastikan hak kanak-kanak itu hidup dengan kelangsungan yang tidak ada sebarang halangan, dan yang keempat, hormat terhadap pandangan kanak-kanak. Jika dilihat halaman 108 hingga 109, laporan Suhakam mencadangkan agar Akta Kanak-kanak 2001 dipindah dengan mengambil kira 7 syur tersebut. Saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini, salah satu syur daripada Suhakam ialah memperkasakan majlis kanak-kanak kebangsaan dengan menambah keahlian daripada wakil kanak-kanak. Saya mendapati penyertaan kanak-kanak dalam majlis konsultasi kanak-kanak dalam masa sekarang sangat perlu dan hendaklah disegerakan. Ini penting kerana faktor rakan sebaya, rakan seusia di kalangan kanak-kanak mampu menyalurkan isu-isu berkaitan kanak-kanak kepada pihak berkuasa dalam masa yang singkat ataupun dalam masa yang mudah sebab melibatkan sesama mereka. Banyak isu yang melibatkan kanak-kanak. Yang berhormat, sila gulung. Baik. Dalam penggulungan ini sedikit berkaitan dengan pendidikan untuk kanak-kanak. Saya mendapati Suhakam telah meletakkan sasaran bahawa kerajaan melalui Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Kanak-kanak hendaklah melaksanakan polisi pendidikan untuk semua kanak-kanak pada tahun 2025. Lebih kurang 2 tahun lagi daripada sekarang. So, saya ingin bertanya kepada KPWKM, sudahkah KPWKM ini membentuk polisi tersebut sebagai persediaan untuk dilaksanakan pada tahun 2025? Sekian perbahasan saya. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Jelun. Berikutnya dipersila Yang Berhormat Bentong. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Bentong mengucapkan terima kasih kepada Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi kerana membentangkan laporan tahunan Suhakam 2020 di dalam Dewan Yang Mulia ini. Pembentangan dan perbahasan ini penting kerana Suhakam sebagai badan berkanun, persekutuan yang telah diberikan mandat oleh Akta Suhakam 1999 mempunyai tanggungjawab statutori untuk menasihati kerajaan dalam perkara-perkara yang melibatkan hak asasi manusia termasuklah undang-undang dan dasar-dasar kerajaan agar ia selari dengan piawaian hak asasi manusia. Pembentangan laporan ini juga menunjukkan komitmen dan keseriusan kerajaan Madani terhadap hak asasi manusia di Malaysia. Bentuk juga ingin mengucapkan tahniah kepada rakan-rakan di Suhakam yang diketuai oleh Prof. Datuk Dr. Rahmat Mohamad yang hadir bersama-sama dengan kita pada hari ini di Dewan Rakyat di atas pembentangan laporan tahunan ini. Tuan Yang di-Pertua, Suhakam sebagai sebuah National Human Rights Institution dengan izin mempunyai tanggungjawab kepada Dewan Yang Mulia ini di bawah Belgrade Principle untuk bukan sahaja membentangkan laporan tahunan ini tetapi juga menjalinkan kerjasama bagi membentuk rangka kerja terhadap pengubalan dan perbincangan berkenaan dengan undang-undang dan dasar-dasar negara yang secara tidak langsung memberikan kesan kepada hak asasi manusia. Bentuk mencadangkan agar anggota Suhakam dilibatkan secara aktif di dalam jawatan kuasa yang ditubuhkan oleh Parlimen untuk memastikan apa sahaja undang-undang dan dasar-dasar yang ingin digubal di Dewan Yang Mulia ini selari dengan hak asasi manusia. Bentuk juga mencadangkan agar Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam 1999 dipindah bagi memastikan pengukuhan peranan dan fungsi Suruhanjaya. Di antara aspek yang perlu ditambah baik di dalam Akta Suhakam adalah antara lain peranan Suhakam di dalam Parlimen.
peruntukan sedia ada di dalam Seksyen 4 Akta Suhakam adalah terlalu umum dan betul-betul dan belum betul-betul merefleksi Belgrade Principles dalam hubungan antara NHRI dengan Parlimen. Selain daripada itu, prosedur pelantikan dan pemecatan anggota Suruhanjaya sebagaimana yang diperuntukkan di dalam Akta Suhakam perlu ditambah baik agar proses pelantikannya lebih telus dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik. Di dalam laporan tahunan Suhakam 2020, halaman 23 dan 24, kita mengambil maklum pelibatan Suhakam di mahkamah sebagai peguam pemerhati dan amicus. Walau bagaimanapun, ia masih belum mencukupi. Saya kira jika Suhakam diberikan lebih kuasa untuk memfailkan dan untuk memulakan tindakan undang-undang di mahkamah terhadap kes-kes pelanggaran hak asasi manusia di mahkamah seperti Australia, itu akan memberikan isyarat mengenai tahap keseriusan kerajaan terhadap hak asasi manusia di Malaysia. Datuk Yang di-Pertua, Malaysia masih belum meratifikasi The Convention Relating to the Status of Refugees 1951 dengan izin. Dimaklumkan juga bahawa Suhakam telah berbincang dengan Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration, PDRM dan UNHCR berkenaan dengan perkara ini. Kita juga mengambil maklum bahawa terdapat keperluan untuk menyeimbangkan isu keselamatan negara dan hak asasi manusia khusus di dalam isu pelarian ini. Walau bagaimanapun, kerangka undang-undang sedia ada masih belum cukup merangkumi isu-isu pelarian di Malaysia dengan manusiawi. Kita menyaksikan bagaimana sewaktu COVID-19, para pelarian ini takut untuk mendapatkan suntikan vaksin kerana bimbang akan ditangkap dan dihantar pulang, sedangkan kebanyakan mereka bekerja sebagai cleaner dengan izin dan di beberapa sektor yang menyebabkan mereka berinteraksi dengan orang ramai. Ada juga di antara mereka yang bunuh diri dalam tempoh MCO dan MCO sewaktu COVID-19 kerana tertekan tidak dapat bekerja, tidak ada wang untuk makan dan sebagainya. Bahkan bantuan juga sulit disalurkan kerana mereka takut dihantar pulang. Kita sewajarnya berbincang tentang undang-undang yang sedia ada bagi menangani isu ini. Realitinya, pelarian ini datang ke tempat kita atas pelbagai sebab. Di antaranya tekanan ekonomi, keselamatan, fear of persecution dengan izin dan sebagai manusia mereka perlu diberikan hak asasi yang sewajarnya. Begitu juga dengan alternatif to detention, ADT, dengan izin, Datuk Yang di-Pertua, kepada anak-anak pelarian. Depo tahanan imigresen tidak boleh menyediakan sebuah suasana yang kondusif kepada anak-anak pelarian. Anak-anak bukan tempatnya di depo tahanan imigresen. Tetapi saya dimaklumkan dalam program ADT yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Keluarga dan Masyarakat tidak melibatkan anak-anak pelarian Rohingya. Jika kita pun tertanya-tanya, kenapa mengecualikan anak-anak pelarian Rohingya ini? Apa bezanya anak-anak pelarian Rohingya ini dengan anak-anak pelarian lain? Benten juga ingin bertanya kepada Menteri Pendidikan, Syur Suhakam, untuk memberikan akses kepada anak-anak pelarian ini mendapatkan pendidikan asas di sekolah-sekolah kebangsaan. Adakah ia sesuatu yang boleh kementerian jalankan? Dan sekiranya anak-anak pelarian ini tidak dapat bersekolah, ia akan memberikan kesan bukan sahaja tidak manusiawi kepada kesan kehidupan sosial dan ekonomi juga. Apalah kehidupan ini tanpa pendidikan? Datuk Yang di-Pertua, di antara isu yang menjadi kegusaran kami adalah isu berkaitan dengan orang asli. Di Bentong, isu tanah orang asli masih menjadi masalah. Misalnya, tanah perkuburan orang asli diambil oleh syarikat besar. Dan masalah ini bukan sahaja terjadi di Bentong, tetapi di tempat-tempat lain juga, contohnya di Ninggiri, Gua Musang. Kampung-kampung orang asli bakal ditenggelamkan untuk projek pembinaan empangan negeri. Kerajaan-kerajaan negeri masih tidak mengiktiraf dan mewartakan tanah-tanah orang asli sebagai tanah adat. Sedangkan tanah adalah isu yang sangat sensitif kepada orang asli. Di negeri misalnya, ada bantahan dari komuniti orang asli terhadap pengambilan tanah dan di negeri sendiri banyak artifak-artifak purba ditemui. Alangkah baiknya jika tempat ini dijadikan sebagai sebuah heritage site dengan izin daripada dijadikan satu empangan yang memusnahkan sejarah tanah itu. Selain daripada itu, akses pendidikan dan perubatan kepada orang asli adalah sangat terhad dan terbatas. Keciciran pendidikan di kalangan anak-anak orang asli juga sangat tinggi. Sehingga tahun 2021, 42.29% anak-anak orang asli tidak menamatkan persekolahan sehingga tingkatan 5. Angka ini sesuatu yang membimbangkan. Saya kira satu pembincangan dan tindakan harus diambil oleh agensi yang berkaitan, Jabatan Kebajikan dan Hak Ehwal Orang Asli, Kementerian Pendidikan dan Suhakam perlu bekerjasama memastikan hal ini dapat ditangani.
Defisit kepercayaan yang terjadi di kalangan orang asli harus ditangani. Bentong percaya, pengiktirafan yang sewajarnya kepada orang asli harus diberikan pengiktirafan kepada kebudayaan dan agama mereka misalnya. Kementerian Pendidikan juga sewajarnya mengkadirkan lebih ramai guru-guru dari kalangan komuniti orang asli dan sejarah serta kebudayaan orang asli diajarkan dan didedahkan di sekolah-sekolah serta institusi pengajian tinggi awam dan swasta. Berkenaan dengan reformasi penjara, kita sedia maklum bahawa kebanyakan struktur penjara di Malaysia telah uzur dan dibina berpuluh-puluh tahun dahulu sehingga menyukarkan satu perubahan struktur dibuat untuk memastikan syur-syur yang diberikan oleh Suhakam untuk dilaksanakan. Misalnya, sebahagian penjara masih menggunakan bucket sistem dan bukan tandas dengan kemudahan moden. Adakah kerajaan mempunyai cadangan untuk membina kompleks penjara baru dengan infrastruktur dan kemudahan yang mematuhi piawaian hak asasi manusia antarabangsa? Selain daripada itu, kesesakan dan kepadatan penjara merupakan satu masalah besar yang dihadapi oleh Malaysia. Badan Eksekutif dan Kehakiman perlu berbincang langkah-langkah yang sewajarnya diambil untuk menangani masalah ini. Hukuman-hukuman bagi kesalahan diambil untuk hukuman bagi kesalahan kecil tidak sewajarnya diberikan hukuman pemenjaraan. Bentong berpendapat seperti mana banyak negara-negara di Skandinavian telah berubah dari sistem pemenjaraan kepada sistem pemulihan dan luar penjara. Datuk Yang Dipertua 2 minit. 2 minit. Yang berhormat 2 minit. Terima kasih. Dah nak habis dah, tak sampai pun. Sebagai penutup, sebelum saya mengakhiri ucapan saya ingin menyentuh sedikit berkenaan dengan business and human rights. Dengan izin yang Datuk Yang Dipertua, dunia globalisasi hari ini menyaksikan bagaimana perniagaan dan korporat boleh menyumbang kepada kebajikan dan hak asasi manusia. Sustainable Development Goals SDG, Environment, Social and Governance ESG dan juga Just Transition dengan izin adalah inisiatif antarabangsa ke arah memastikan perubahan kepada sistem ekonomi hijau. Walau bagaimanapun, di dalam usaha ke arah ekonomi yang lebih lestari, aspek-aspek hak asasi manusia tidak boleh dipinggirkan. Datuk Yang Dipertua, di sini saya merasakan peranan Suhakam sebagai institusi hak asasi manusia kebangsaan sangat diperlukan. Kepentingan ekonomi dan usaha menoktahkan kemiskinan seperti yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sewaktu pembentangan belanjawan yang lalu sewajarnya seimbang dengan hak asasi manusia. Bentong memuji langkah yang diambil oleh kerajaan kerana melibatkan Suhakam di dalam pelan tindakan kebangsaan Malaysia mengenai perniagaan dan hak asasi manusia. Walau bagaimanapun adalah penting sekiranya Suhakam diberikan peranan untuk memantau pelaksanaannya. Oleh itu yang demikian, Bentong menyokong laporan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia 2020 dan berharap agar laporan pada tahun 2021, 2022 dan seterusnya boleh dibahaskan dalam Dewan Yang Mulia ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Yang Berhormat Bentong. Berikutnya dipersilakan Yang Berhormat Syed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Dipertua. Saya bersama juga dalam perbahasan laporan tahunan 2020 Suhakam dan saya ingin memfokuskan satu isu yang telah dilaporkan dalam laporan ini berkaitan dengan tajuk utamanya Pejabat Suruhanjaya Kanak-kanak, dan saya mengambil satu nota daripada End Child Detention Network dengan izin, iaitu mengenai kanak-kanak dalam tahanan imigresen dan Alternative to Detention ATD di Malaysia. Dalam nota ini disebut sehingga 15 Mei 2023 969 kanak-kanak telah ditahan di Malaysia, termasuk 542 kanak-kanak lelaki dan 427 kanak-kanak perempuan. Ini jawapan di dalam Dewan Yang Mulia ini. Dalam laporan Amnesty International Malaysia dilaporkan kematian di depo tanah imigresen adalah perkara biasa. Terdapat lebih 598 kematian yang dilaporkan dari tahun 2014 hingga Julai 2022, termasuk 7 kanak-kanak dengan 4 kematian kanak-kanak yang dilaporkan sejak tahun 2021. Dalam tahun 2022 sahaja 153 orang termasuk 7 kanak-kanak telah meninggal dunia di depo tahanan imigresen
di mana jumlah kematian tersebut hampir sama dengan jumlah kematian iaitu 151 yang dirakam dalam tempoh masa 3 tahun dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Saya juga mengambil perhatian kementerian untuk apabila kerajaan Malaysia telah melancarkan projek rintis Alternative to Detention ATD dengan izin dengan kelulusan jemaah menteri. Projek rintis ini digerakkan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Kementerian Dalam Negeri. Projek rintis ini bertujuan untuk membolehkan kanak-kanak tanpa penjaga dan terpisah dari keluarga mereka untuk dibebaskan dari tahanan imigresen untuk diletakkan di tempat perlindungan sementara. Program ini mengakui kemudaratan yang dihadapi kanak-kanak dalam tahanan imigresen dan memberi keutamaan kepada perkembangan kesihatan fizikal dan mental kanak-kanak. Namun begitu, setelah 1 tahun berlalu, projek rintis ATD ini masih tidak dilaksanakan sehingga bulan Mei 2023. Tiada kanak-kanak yang dibebaskan daripada tahanan imigresen dan diletakkan di tempat perlindungan sementara. Tuan Dipertua, walaupun tiada perkembangan dari segi pelaksanaan projek rintis ATD ini pada bulan Februari 2023, Menteri Dalam Negeri telah membuat pengumuman bahawa kanak-kanak tidak seharusnya ditahan di depo tahanan imigresen dan beliau telah memulakan pelan tindakan untuk melepaskan kanak-kanak tanpa penjaga dan terpisah daripada tahanan imigresen untuk diletakkan di bawah jagaan badan-badan NGO yang bertumpukan kepada pelindungan kanak-kanak. Walaupun skop dan tujuan inisiatif ini berkait rapat dengan projek rintis ATD, kedua-dua inisiatif ini belum lagi dilaksanakan secara rasmi. Setakat bulan April 2023, Menteri Dalam Negeri telah mengumumkan bahawa Kementerian Dalam Negeri di peringkat akhir dalam mengumpulkan data mengenai kanak-kanak di bawah tahanan imigresen dan sedang menyediakan draft kertas kerja untuk dikemukakan dan dibentang kepada jemaah menteri, dan kita masih menunggu sehingga ke hari ini draft cadangan ini. Saya membangkitkan kenapa kita Malaysia perlu menghentikan penahanan kanak-kanak di depo imigresen dengan segera. Yang pertama iaitulah kita sedar bahawa tahanan kanak-kanak membahayakan kesihatan fizikal dan mental kanak-kanak tersebut. Sebarang tempoh penahanan termasuk tempoh penahanan yang pendek mengakibatkan kesan berpanjangan kepada kanak-kanak sama ada mereka ditahan bersama ahli keluarga mereka atau bersendirian. Yang kedua, kenapa kita perlu menghentikan penahanan kanak-kanak ini, iaitulah tahanan imigresen menjejaskan ekonomi kita. Tahanan imigresen adalah 90% lebih mahal daripada program penjagaan alternatif yang menyediakan penjagaan dan perlindungan berdasarkan komuniti bagi kanak-kanak pelarian dan migran di Malaysia. Yang ketiga, apabila kita meneruskan penahanan kanak-kanak ini, negara kita Malaysia jauh ketinggalan di belakang seluruh dunia termasuk ASEAN dari segi hak asasi kanak-kanak dan sudah berlaku pencabulan kepada hak kanak-kanak tersebut. Kita jauh ketinggalan termasuk berbanding dengan negara kita Thailand, negara jiran kita Thailand dan Indonesia. Maka saya Tuan Dipertua mencadangkan beberapa langkah perlu diambil perhatian oleh pihak kementerian, iaitu pertama, hentikan penahanan imigresen kanak-kanak dan keluarga mereka. Yang kedua, sebagai langkah pertama, KDN dan KPWKM harus melaksanakan projek rintis ATD dengan segera dan melepaskan kanak-kanak tanpa penjaga dan terpisah kepada penjagaan alternatif yang berdasarkan hak dan komuniti, bukan pusat penjagaan tertutup. Seterusnya, Tuan Dipertua, saya menyarankan supaya menyemak semua skop dan kriteria projek rintis ini, terutama sekali untuk menambah resolusi lain selain daripada pengantaran pulang dan memastikan kanak-kanak pelarian dan pencari suaka termasuk kanak-kanak Rohingya dimasukkan dalam skop projek rintis ini. Seterusnya, perlu projek ini mengadakan persidangan mesyuarat tentang kuasa pemandu projek rintis ATD dengan segera untuk membincangkan dan menyelesaikan isu-isu yang berbangkit. Yang seterusnya, saya mencadangkan mengukuhkan proses dan prosedur projek rintis ATD dan menjajakan program ini mengikut kepentingan terbaik kanak-kanak, iaitulah antaranya menghasilkan sebuah rangka kerja pemantauan dan penilaian yang memastikan ATD ini dapat dijalankan dengan baik. Seterusnya, mengemas-kini maklumat dan data berkaitan dengan data kanak-kanak itu sendiri termasuklah boleh dibentangkan di parlimen ini. Yang seterusnya, mengutamakan memastikan kanak-kanak kesejahteraan dan kepentingan terbaik mereka diberi perhatian dan ditegakkan sepanjang proses pelepasan penempatan di komuniti dan juga dalam polisi-polisi imigresen di Malaysia. Yang seterusnya,
Iaitulah sebenarnya akan menggunakan tarif universal kanak-kanak dalam setiap sektor termasuk immigration dan memastikan semua individu di bawah umur 18 tahun dikira sebagai kanak-kanak dan hak mereka ditegakkan. Dan yang terakhir, saya mencadangkan kerajaan menerbitkan data secara berkala bilangan kanak-kanak yang terkini di bawah tahanan immigration yang diasingkan berdasarkan umur, kumpulan jantina kewarganegaraan dan kanak-kanak yang berdaftar dengan UNHCR. Tuan Dipertua, itu saja perbahasan saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sheikh. Berikutan dipersilakan Yang Berhormat Kota Melaka. Terima kasih kepada Timbalan Speaker membenarkan saya untuk ambil bahagian dalam perbahasan terhadap laporan tahunan 2020 yang disediakan oleh Suakam. Pertama sekali saya ingin ucapkan tahniah dan terima kasih kepada Suakam kerana telah menyediakan laporan tentang hak asasi Malaysia ini. Dan sudah pasti ini merupakan satu yang sejajar ya dengan konteks Malaysia Madani ya di mana kita menekankan kepada hak asasi manusia. Dan hari ini saya akan tumpukan kepada satu isu saja yang dibangkitkan dalam laporan ini, iaitu berkaitan dengan kewarganegaraan. Saya merujuk kepada muka surat 31 dalam laporan ini yang mengatakan bahawa walaupun dilahirkan dan menetap di negara ini sepanjang hidup, individu tanpa kewarganegaraan ini berdepan pelbagai cabaran dalam mencapai hak kepada pendidikan, penjagaan kesihatan, pekerjaan, perumahan, keselamatan sosial, kebebasan bergerak, penlibatan politik dan hak mengundi seperti mana yang dinikmati oleh individu berstatus warga negara. Dan sebahagiannya juga berdepan risiko menjadi mangsa eksploitasi, penangkapan dan penahanan sewenang-wenangnya serta pengusiran. Ya, Timbalan Speaker, kita sokong dan kita boleh sahkan apa yang dilaporkan dalam laporan Suakam ini yang saya tadi sebutkan. Dan inilah sebenarnya yang berlaku di akar umbi. Kami sebagai ahli parlimen, saya percaya ahli-ahli parlimen yang lain juga menghadapi masalah yang sama, iaitu pejabat kita boleh dikatakan, ya, contohnya pejabat saya boleh dikatakan hampir setiap minggu akan terima 2 hingga 3 aduan daripada mereka yang memohon ataupun menghadapi masalah kewarganegaraan ini. Ya. Dan saya ingin berikan beberapa contoh ya, di antara kes yang saya terima. Contoh yang pertama, Timbalan Speaker, ya, namanya panggil Chang Gyok Kim. Tahun ini 78 tahun. Tidak kahwin, tinggal seorang diri. Sekarang hanya mendapat pemaustaudian tetap saja. Ya. Negara asal dalam kad IC merah dia, negara asal ialah Malaysia. Tahun ini 78 tahun. Adik dia sudah meninggal dunia, dia tinggal seorang diri. Sebelum ini dia dapat bantuan kebajikan. Tetapi polisi baru, bantuan kebajikan tidak lagi beri kepada pemaustaudian tetap. Hari ini dia umur dia 78 tahun, tak ada apa-apa pendapatan. Dan nasib baik, dia masih boleh berdikari. Dia pergi kerja ya di kedai kopi, dapatlah sedikit bayaran. Dan dia telah pun ya, Puan Chan ini telah pun banyak kali buat permohonan tetapi gagal. Ayahnya pada masa itu ambil anak ayah angkat dia, ambil dia, saya percaya, daripada hospital di mana dia ditinggalkan. Sebab ayahnya adalah seorang polis. Waktu tu berkhidmat di Klang. Mungkin ada orang tinggalkan Puan pada ketika itu di hospital, ayah dia angkat balik, membesarkan dia. Tetapi masalah ini telah menyebabkan dia susah. Jadi ada banyak kes sedemikian yang berlaku. Saya nak beri satu lagi contoh, Timbalan Speaker. Puan ini namanya Georginda Kaur, tinggal di Bandar Ilik. Kahwin
dia orang berasal daripada India, kahwin dengan warga negara Malaysia. Datang ke Malaysia pada tahun 1981. Semalam baru saja ya menyambut hari jadi ke-70 tahun. Dia dah tinggal di sini begitu lamalah. Anak dia pun sudah besar, berjaya. Seorang anak peguam, lagi seorang pensyarah di universiti. Anak-anak semua warga negara. Tetapi ibu dia bukan warga negara. Pernah buat banyak kali permohonan tetapi ditolak. Ya? Dan dia pernah dapat anugerah sebagai ibu terbaik yang dianjurkan oleh MIC 10 tahun yang lepas. Jadi ini semua telah menunjukkan bahawa dia sebenarnya dia ada bakti, ya, mempunyai bakti kepada negara ini. Dan bagi dia mungkin secara kesan praktikal tak sebegitu besar sebab dia dah umur 70 tahun. Kalau dia dapat warga negara ini mungkin tak ada impak yang besar. Tetapi kenapa Puan Georginda ini dia masih berusaha kuat nak dapatkan kewarganegaraan? Kenapa? Sebab semangat cintakan Malaysia ini, semangat patriotik dia, dia nakkan dia sebagai seorang rakyat Malaysia. Dia berkeluarga di Malaysia, kawan-kawan dia semua di Malaysia, gaya hidup dia, cara percakapannya, semua macam rakyat Malaysia. Sebab itu dia nak jadi seorang Malaysia. Jadi ini yang berlaku, Timbalan Speaker. Sedangkan kita boleh lihat ada pemain bola daripada negara asing datang ke Malaysia, main untuk 3, 4, 5 tahun sudah boleh dapat warga negara. Jadi apakah dasar kerajaan kita? Apakah polisi? Jadi dalam hal ini kita harap supaya kita perlu beri peluang yang sama kepada semua yang memohon ini, ya Datuk Speaker. Dan saya lihat terdapat kelemahan dan juga pelaksanaan dalam isu kewarganegaraan ini. Dan sudah pasti kita sambut baik apa yang telah diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri, mengatakan sasaran dia ialah pada akhir tahun ini dia nak proses 10,000 kes permohonan ini. Tetapi kita tahu jumlah kes permohonan lebih daripada 100,000. Dan hari ini dia memang kita puji dia. Dia ada sasaran nak capai 10,000. Tetapi bagaimana dengan yang lain? Dan kita perhatikan, kita dapati ramai pemohon, mereka mohon sudah 2, 3, 4 kali tak dapat. Kan adalah baik kalau kita ada satu sistem yang baik supaya permohonan pertama kali kita bagi mereka, supaya mereka tak perlu mohon ulang kali. Jadi 100,000 permohonan itu saya pasti barangkali ada 30 atau 40% adalah permohonan semula. Dan ini sudah pasti menambah kerja yang lebih kepada jabatan-jabatan yang berkenan. Jadi barangkali sudah tiba masanya kita perlu mengkaji semula akta-akta yang sedia ada supaya kita dapat bantu mereka yang ini. Dan kita sebagai ahli parlimen, kita tahu tentang apa yang berlaku di kawasan kita. Dan saya percaya ahli-ahli parlimen lain juga sama. Kitalah sedia membantu kementerian, sedia membantu kerajaan. Kita boleh tolong kena pasti kes-kes demikian. Dan kita boleh turun padang dan kita boleh tanya kepada MPKK, JPKK ataupun ketua kampung ataupun orang di sekeliling mereka yang membuat permohonan untuk kita sahkan. Kita sebagai ahli parlimen kita boleh bantu sahkan tentang kes-kes mereka supaya untuk memudahkan dan mempercepatkan permohonan mereka supaya kita tidak menafikan hak mereka sebagai warga negara Malaysia. Itu yang saya nak cadang kepada kementerian, kepada Menteri Dalam Negeri. Bagaimanakah kementerian nak kita ahli parlimen bantu? Kita sedia untuk membantu untuk menyelesaikan masalah ini. Dan akhir kata,
Timbalan Speaker, Datuk Timbalan Speaker, bukan saja warga yang umur tua saja yang hadapi masalah ini. Kita boleh lihat permohonan ini datang daripada semua lapisan. Orang muda juga sama. Dan saya dapat banyak kes orang muda, mereka nak masuk universiti susah. Mereka cerdik pandai, boleh belajar, tapi tak ada status warga negara. Tak boleh masuk universiti. Ada yang lebih bertuah dapat masuk ke universiti swasta, sudah tamat pelajaran, dapat keputusan yang baik, tetapi tidak akan menghadapi masalah tidak boleh dapat cari kerja sebab mereka bukan warga negara. Jadi ini merupakan aset-aset kepada negara kita yang harus kita bantu mereka. Dan akhir sekali, ya, Timbalan Speaker, ada satu kes namanya Shankar. Ibu dia orang Malaysia tapi kahwin pergi ke India. Apabila umur dia 4 tahun, ibu dia cerai dengan ayahnya warga negara India. Sudah cerai, mak dia bawa anak Shankar ini balik ke Malaysia. Hari ini dia sudah 40 tahun. Sejak 4 tahun sudah tinggal sini. Hari ini 40 tahun, sudah pohon banyak kali nak jadi warga negara. Tak boleh, tak dapat. Jadi sekarang dia terpaksa, ya, pegawai sini suruh dia balik ke India. Tapi India sana tak terima dia. Jadi mana dia nak pergi? Sedangkan dia sudah tinggal di sini lama. Jadi saya harap, ya, macam kes-kes sedemikian, kita harus bantu mereka. Ya, dengan itu saja perbahasan saya untuk kali ini. Sekian, terima kasih, Timbalan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Kota Melaka. Dipersilakan Yang Berhormat Pendang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan dengan peluang yang diberikan kepada saya untuk membahaskan laporan hak asasi manusia. Masih saya ingat, iaitu Suhakam ditubuhkan pada tahun 2000, yang mana Parlimen telah meluluhkan pada tahun 1999. Di awal penubuhan Suhakam banyak inkuiri. Laporan-laporan yang dikeluarkan terhadap terutamanya ISA dan sebagainya telah banyak membantu kerajaan dan masyarakat untuk hak rakyat dan juga hak manusia, hak asasi manusia. Saya ingin menarik perhatian ahli-ahli Dewan yang mulia ini, pihak pembangkang dahulunya kini telah menjadi kerajaan, adalah pihak yang sangat kuat memperjuangkan hak asasi kemanusiaan, termasuk Suhakam. Kini terjadi sebaliknya apabila pihak kerajaan asyik saman saja. Baru-baru ini, beberapa orang pemimpin telah disiasat. Jadi saya harap pihak Suhakam juga memberi perhatian apabila memberi cadangan bahawa kerajaan akan bertukar, seperti mana Yang Berhormat Marang dan juga Yang Berhormat Arau yang telah disiasat. Apakah hala tuju kerajaan hari ini mengenai Suhakam pun kita tak nampak kejelasannya. Sangat kontradik semasa menjadi pembangkang bila mereka mendapat kuasa. Memandangkan masa yang peruntukan tidaklah panjang, selain memberi peluang kepada ahli-ahli Dewan yang mulia yang lain. Pendang, tanya sikit boleh Pendang? Nak bagi cadangan sikit. Saya tak ada masa. Dia hak asasi manusia ni betul, tapi Yang Berhormat Pendang tidak memberi laluan. Ya, sila duduk. Yang Berhormat, duduk. Yang Berhormat Pendang tidak memberi laluan. Jalan Yang Berhormat. Layan sebab bagi saya ulangan ni bagi saya dia punya ni sudah. Isu pertama adalah berkaitan dengan izin forced labor ataupun human trafficking, yang mana Suhakam perlu memberi perhatian, yang mana kita tengok pada hari ini bila pihak immigration dan juga custom Amerika telah melabelkan Malaysia terlibat dalam forced labor dan human trafficking. Jadi ini membantutkan ekspor barang-barang Malaysia ke Amerika dan juga ke Eropah. Ini memberi imej yang buruk. Saya harap pihak Suhakam memberi perhatian untuk meneliti perkara ini, buat kajian sama ada betul atau tidak untuk membersihkan balik imej Malaysia yang kita rasa tidak berlaku pun. Ia satu, lepas tu dalam masa yang sama, ketika Yang Berhormat Paguh menjadi Perdana Menteri, kita pihak kerajaan telah mengambil satu langkah yang proaktif, yang mana pihak Kementerian Semua Manusia telah menubuhkan satu
aplikasi yang disebutkan Working for Workers, yang mana kalau berlaku kezaliman, ketidakadilan kepada pekerja-pekerja, mereka terus akses dalam portal Working for Workers ini untuk membuat laporan, dan kita sembunyikan latar pribadi mereka. Ia satu aplikasi yang boleh membolehkan pekerja melaporkan sebarang salah laku. Setiap aduan akan disiasat dan diselesaikan dalam masa yang singkat. Lebih kurang seminggu kita akan dapat selesaikan masa itu. Jadi saya ucap terima kasih pada Yang Berhormat Pak Guh yang ketika itu sangat prihatin kepada tekanan dan kezaliman kepada pekerja-pekerja. Selain daripada itu, kerajaan juga turut memberi bantuan kepada golongan pekerja dengan memasukkan strategi komprehensif dalam pakej rancangan ekonomi prihatin untuk meningkatkan usaha menyeluruh dalam pemulihan dan memberi bantuan kepada pekerja melibatkan agensi. Seterusnya, saya ingin menjurus kepada aspek pengiktirafan antarabangsa. Berdasarkan laporan Suhakam, Suhakam ada menerima geran daripada Kesatuan Eropah untuk melaksanakan projek promosi penyertaan tetap Treaty Antarabangsa Hak Asasi Manusia di Malaysia. Objektif projek ini adalah untuk mempromosi dan menyokong penyertaan terhadap 6 lagi baki treaty yang belum disertai oleh Malaysia. Soalnya, setakat mana kajian telah dilakukan dalam mengukur keserasian atau kesesuaian treaty dan juga deklarasi antarabangsa untuk sama diratifikasi di Malaysia? Adakah ia satu tanda kemunduran atau regresif jika kita tidak memperakukan treaty antarabangsa tersebut sebagai contoh ICET yang penuh kontroversi? Apabila kita berbicara tentang pengiktirafan antarabangsa, kita perlu kaji sedalam-dalamnya kerana tidak semestinya spesifikasi antarabangsa itu kena dan bertepatan dengan sosial budaya dan serta sosial ekonomi negara kita yang unik ini. Ia kena diperhalusi betul-betul. Jangan sampai jadi anak kera di hutan disusui, anak sendiri mati kelaparan. Jangan duk bahasa pula kita kata orang anak kera, itu sebagai contoh bidalan bahasa Melayu yang sangat tinggi. Masih lagi dalam nafas yang sama, saya ingin mendapatkan penjelasan berkenaan promosi dalam kalangan masyarakat Islam mengenai keserasian antara prinsip hak asasi manusia yang termaktub dalam UDHR dengan ajaran Islam. Keserasian tersebut meliputi pengetahuan hak asasi manusia dalam Islam, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah, Piagam Madinah yang disebut sini sebagai Kerajaan Madani. Boleh? Saya tak bagi. Tak bagi ya? Saya tak anggap dah Ulul Langat ni sebagai seorang yang ada rasionalnya. Tengok ada belasah gitu je. Yang Berhormat, duduk Yang Berhormat. Yang Berhormat, duduk. Benar, program seumpama ini harus ditekankan dalam memperluaskan lagi pengetahuan berkenaan agama Islam bukan hanya kepada Muslim, malahan kepada bukan Islam. Nanti apabila kita sebut hudud ataupun RUU 355, diharapkan tiada pihak yang melompat tak tentu fasal tanpa mengetahui objektif dan hala tuju undang-undang terbabit. Seterusnya, saya ingin membicarakan sedikit berkenaan LGBT berdasarkan laporan. Suhakam telah mengadakan dengan izin engagement dengan beberapa agensi dan badan bukan kerajaan untuk menafsir dan merungkai dengan lebih lanjut terma dan konteks LGBT. Pada hemat saya, ia memerlukan tindakan konsisten serta hala tuju yang jelas. Dalam pada itu, kita harus ingat ia bertentangan dengan Islam yang menjadi agama kepada persekutuan. Bahkan saya yakin ia menjadi larangan kepada semua agama. Kalau saya silap, sila betulkan saya. Dalam Islam, iaitu dalam surah Al-A'raf ayat 80-81, Nabi Lut juga kami utuskan. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, patutkah kamu melakukan perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun daripada penduduk alam ini sebelum kamu. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dengan meninggalkan perempuan, bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jadi dalam hal yang sama, saya berharap agar usaha untuk memulihkan serta mengubat gejala LGBT ini digiatkan lagi agar ia dapat dibendung dan dibenteras. Saya harap Suhakam memberi perhatian apa yang dibangkitkan berkenaan LGBT ditambah hujung sekarang Q. Pendekatan yang sama dengan golongan yang berhadapan dengan masalah ketagihan dan penyalahgunaan dadah boleh digunakan dengan menempatkan mereka di satu pemulihan akhlak bagi tujuan pemulihan. Diharapkan pemulihan serta membetulkan disorientation
yang berlandaskan ajaran Islam diterapkan bagi menyedarkan mereka mengenai tindakan yang melanggar norma kehidupan apatah lagi ia perbuatan di luar tabi'i. Hari ini kita boleh lihat gerakan mempromosikan kegiatan tidak sihat ini semakin berleluasa. Kawalan di peringkat kerajaan harus ditingkat dalam usaha mengepung gejala tersebut daripada terus menular dalam masyarakat kita. Namun saya percaya golongan ini wajar diberikan rawatan supaya segera pulang ke pangkal jalan. Ironinya, Suhakam tidak mengangkat perkara ini sebagai tema utama di dalam isu LGBT. Walhal, ini adalah proses teras untuk merawat dan memulihkan serta mendekati kelompok LGBT. Dengan semangat kasih sayang, marilah mengajak golongan LGBT ini untuk kembali ke pangkal jalan. Kita semua sedia maklum, larangan terhadap aktiviti LGBT ini semua adalah larangan agama-agama yang ada. Saya tidak sebut Islam sahaja dan saya pun kemukakan, sila maklumkan sekiranya saya tersilap. Dalam hal ini, Islam tidak membenarkan LGBT itu adalah sangat jelas. Namun, makna dengan penuh kasih sayang dengan harapan untuk menyelamatkan mereka itu dan akhirah. Last lah. Lagi ingat tak sampai setengah minit. Kita mengajak mereka supaya kembali ke pangkal jalan. Sebagai kerajaan yang mempunyai kuasa, wajib melaksanakan kuasa untuk menghalang mereka itu daripada terjebak dengan aktiviti-aktiviti yang merosakkan mereka dunia dan juga akhirat. Sekian, terima kasih Datuk Timbalan Di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya. Terima kasih Yang Berhormat Pendang. Dipersilakan Yang Berhormat Tuaran. Terima kasih Tuan Di-Pertua kerana memberi kesempatan kepada Tuan untuk membahaskan usul perbahasan laporan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam tahun 2020. Terima kasih juga buat Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam yang telah membentang laporannya untuk tahun 2020 kepada Parlimen. Tuan Di-Pertua, Sabah sentiasa berhadapan dengan situasi yang ekstrim yang mempunyai kesan terhadap hak asasi manusia penduduknya. Namun pandemik COVID-19 pada tahun 2020 telah menyebabkan banyak isu-isu hak asasi sedia nyata menjadi semakin serius manakala isu-isu yang selama ini terselindung terpampang nyata. Mungkin ramai yang masih ingat betapa teruknya situasi susulan pilihan raya negeri Sabah pada tahun 2020. Perintah kawalan pergerakan PKP amatlah ketat sehingga ramai terputus bekalan makanan khususnya yang berada di luar bandar. Sakit kronik dari wilayah Persekutuan Labuan terputus akses ke perawatan di Kota Kinabalu. Ada bantuan, tetapi rakyat perlu gunakan telefon pintar untuk mengisi borang walaupun tiada internet. Mahu beri bantuan tunai, tiada akaun bank pula. Masyarakat yang sebelum ini terpinggir dari segi akses pendidikan, kesihatan dan bekalan air bersih semakin terhimpit sehingga hidup dalam darurat. Apabila vaksin COVID-19 mulai diagihkan, timbul banyak isu lain pula. Vaksin juga sukar dibawa ke kawasan pedalaman kerana tiada simpanan sejuk beku dan bekalan elektrik. Pihak berkuasa pula telah mungkir janji dengan menahan pelarian dan migran tanpa dokumen atas kesalahan immigration ketika mereka mendapatkan vaksin atau saringan walaupun pada asalnya berjanji untuk tidak berbuat demikian. Ini telah menyebabkan ramai orang tidak mendapatkan vaksin atau membuat saringan, menyukarkan usaha untuk mencapai imuniti kelompok, melambatkan usaha membuka kembali ekonomi Sabah dan Malaysia, serta menyebabkan krisis hak asasi manusia berlarutan. Tuan Di-Pertua, ini hanyalah sedikit sahaja daripada kebajatan sosial yang mengancam kesejahteraan Sabah dan rakyatnya jika agensi-agensi kerajaan dan rakyat Malaysia umumnya masih memandang enteng kepentingan hak asasi manusia. Saya anggap rakyat dan masyarakat antarabangsa tidak boleh dipersalahkan jika wujud persepsi bahawa dasar dan sikap agensi-agensi kerajaan juga didorong oleh rasisme atau perkauman dan xenofobia, iaitu benci terhadap orang asing. Bahkan ini tidak terhad kepada golongan seperti pelarian Rohingya di Semenanjung atau migran di Sabah, Filipina di Sabah. Ia turut menghantui golongan orang asli di Semenanjung dan orang asal di Sabah dan Sarawak, khususnya yang tidak berdokumen. Tanah adat mereka terus dicerobohi, hutan yang menjadi sumber rezeki terus dimusnahkan. Malah mereka yang tiada dokumen kelahiran terus dinafikan kewarganegaraan, walaupun ujian DNA canggih hari ini mampu mengasahkan pertalian darah mereka dan ibu bapa atau saudara lain yang terdekat. Di Sabah dan Sarawak khususnya, ramai orang asal memilih perkahwinan adat. Walaupun diterap oleh undang-undang anak negeri, banyak perkahwinan ini dan anak-anak lahir kemudiannya tidak berdaftar. Ini menyebabkan masalah kewarganegaraan ini berterusan
Anak kepada ibu warga negara terus dinafikan hak untuk mendapatkan kerakyatan kerana undang-undang kita memihak kepada bapa sahaja, bukan ibu. Tetapi ini tidak bermaksud Menteri Dalam Negeri tidak boleh menggunakan kuasanya untuk meminda peraturan-peraturan untuk memudahkan proses untuk menggunakan budi bicara beliau. Gulungan tanpa dokumen terus terperangkap di pusat tahanan imigresen yang terlampau sesak. Malah yang berhormat Menteri Undang-Undang sekarang, dalam jawabannya pada Dewan yang mulia ini telah mengesahkan bahawa ramai tahanan yang mati akibat, saya petik, kejutan sepetik, pneumonia teruk, denggi batuk kering, jangkitan paru-paru, komplikasi jantung, sesak nafas, kegagalan fungsi organ, dan 25 kes COVID-19. Ini termasuk pelancong, pekerja dan ahli perniagaan yang terkandas tanpa kerelaan akibat PKP. Bukannya pendatang tanpa izin yang sengaja melanggar undang-undang. Pada saya ini tidak mencerminkan nilai-nilai Malaysia, terutama sekali di bawah konsep Malaysia Madani yang diterujui hari ini. Dan saya ulangi juga, Tuan Yang Dipertua, kes-kes kematian dalam tahanan ini turut berlaku dalam lokap polis secara berterusan, terutamanya membabitkan pemuda kaum India. Berkenaan golongan Rohingya pula, kita sudah 6 tahun berhadapan dengan krisis pelarian akibat aktiviti ketenteraan di negeri Rakhine, Myanmar. Yang berhormat Tambun dalam sebuah sidang media di Bangkok, Thailand, telah secara tegas mengatakan bahawa kita tidak boleh lagi berpeluk tubuh dan secara proaktif mendapati krisis ini. Isu penjajah bukan warga negara sama ada di Pasar Selayang di Semenanjung ataupun di tamu-tamu di Sabah. Isu sebegini wujud, ia berlarutan dan ia mempunyai kesan kepada sosioekonomi rakyat Malaysia dan hak asasi migran juga. Kita tidak boleh hanya membangkitkannya setiap kali pilihan raya atas sentimen nasionalisme bagi meraih undi. Kita harus berani mendapati masalah dan tegas mencari penyelesaian yang legislatif. Tuan Yang Dipertua, saya yakin bahawa dalam hal-hal yang dibangkitkan oleh saya dalam laporan Suhakam ini, kerajaan Malaysia sentiasa meletakkan keselamatan negara di tingkat keutamaan yang tertinggi. Ini wajar disokong sepenuhnya oleh Dewan Yang Mulia ini dan seluruh rakyat Malaysia. Tiada keraguan dalam hal ini. Namun begitu, Tuan turut percaya pasti ada cara yang lebih baik untuk menanganinya. Banyak isu hak asasi manusia yang saya bangkitkan harus ditangani menggunakan pendekatan yang lebih menonjolkan sifat perikemanusiaan, ihsan dan kasih sayang atau mahabbah. Yaitu Tuan Yang Dipertua, izinkan saya untuk menyeru rakan-rakan dalam Dewan yang di Dewan Rakyat dan di Dewan Negara bersama-sama seluruh rakyat Malaysia untuk meminta kerajaan Malaysia dengan seberapa segera mengambil langkah-langkah berikut. Pertama, bagi kes-kes individu yang tidak mempunyai kewarganegaraan kerana tidak atau lewat mendaftar perkahwinan atau kelahiran, namun dapat dibuktikan hubungan darah. Juga untuk kes-kes mana kanak-kanak bukan warga negara yang sudah berdaftar sebagai anak angkat warga negara, Menteri Dalam Negeri haruslah menggunakan kuasa bicaranya untuk memberi status kewarganegaraan atau sekurang-kurangnya status penduduk tetap untuk individu yang terkesan. Kedua, meminda undang-undang yang terlibat untuk mengiktiraf hubungan darah melalui ujian DNA sebagai bukti untuk mengiktiraf anak seseorang warga negara sebagai warga negara juga. Ketiga, menubuhkan 3 buah tribunal khas di Sabah, Sarawak dan Semenanjung untuk meneliti kes-kes yang melibatkan kewarganegaraan dalam kalangan orang asal atau orang asli yang keciciran dalam sistem sedia ada, serta mengusulkan pindahan undang-undang dan peraturan kepada kerajaan Malaysia bagi menyelesaikan isu-isu berbangkit serta menyelesaikan kes-kes tertunggak sedia ada. Ketiga, kita tidak tahu bila pula pandemik seterusnya akan melanda. Oleh itu, kerajaan perpaduan harus menubuhkan sebuah suruhanjaya siasatan diraja untuk menyiasat kegagalan administratif kerajaan persekutuan dan negeri-negeri sewaktu menguruskan COVID-19 serta memberikan sor-sor yang dapat mencegah kegagalan daripada berulang kembali. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tambun atas iltizam untuk menyelesaikan isu berkenaan dengan bekalan air bersih dan bekalan elektrik di Sabah yang berlarutan selama 60 tahun dan menyiapkan laboratorium pembunuh secepat mungkin. Namun begitu, saya berharap, Tuan berharap agar perhatian yang sama dapat diberikan kepada hubungan fasa akhir ataupun last mile connectivity dengan izin
yang memainkan peran penting bagi menjamin akses bagi rakyat mendapat hak asasi seperti makanan, pendidikan, khidmat kesihatan, akses pada pasaran maya dan lain-lain kemudahan yang sentiasa terputus akibat disrupsi semah seperti wabak COVID-19 atau bencana alam. Akhir sekali dalam kesempatan Tuan juga mohon Kerajaan Madani ini juga meneliti pelaksanaan laporan Suhakam yang lepas, terutama sekali perihal kehilangan Amri, Pastor Raymond Koh dan Pastor Joshua dan yang lain-lain. Selain daripada keluarga mereka, rakyat juga tidak dapat menerima kegagalan kerajaan memberi jawapan kepada persoalan asasi, iaitu ke mana dan di manakah anak-anak Malaysia yang hilang ini. Apakah mereka ini masih hidup? Dan kalau ada orang yang boleh hilang, sesiapa kita di sini juga pun boleh dihilangkan. Masa mencuri saya, walaupun masih banyak isu yang saya ingin sentuh, simpulkan dulu di sini dan saya sudahi dengan menyuruh ahli yang berhormat di Dewan Rakyat ini semasa meneliti laporan Suhakam dan kerjasama untuk memastikan hak rakyat Sabah khususnya dan rakyat Malaysia umumnya terus dihormati dan dipelihara. Tan Sri, boleh saya berpantun? Boleh. Sebagai pengakhiri. Tak akan terbang bila dipuji, tak akan tumbang bila dikeji. Membela hak setiap manusiawi, itulah aspirasi perjuangan ikhlas murni. Yang di bawah jangan dikeji, yang di atas jangan diminta puji. Setiap manusia punya hak asasi. Malaysia Madani, semarak hidup insani. Sekian, Tuan mohon menyokong. Cantik itu pantun ya. Bekalan siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Tan Sri yang dipertua. Ini ucapan saya selepas Tan Sri dianugerahkan Tan Sri. Saya ucap tahniah. Semoga selamat maju jaya. Tan Sri yang dipertua, saya menyokong apa yang telah dimulakan ucapan tadi oleh Yang Berhormat Machang yang meletakkan satu premis yang sangat baik apabila menegaskan supaya Suhakam dalam usaha memperjuangkan hak asasi kepada manusia ini mestilah berkiblatkan kepada acuan agama. Terutama dalam kerangka negara kita sebagai sebuah negara yang Islam sebagai agama persekutuan. Bukan berkiblatkan kepada Barat yang semua dianggap sebagai hak asasi asalkan tuntutan naluri manusia walaupun bertentangan dengan perintah agama. Kita bukan nak menafikan hak individu lain dalam soal beramal dengan amalan-amalan mereka. Tetapi Islam mengajar kepada kita, apabila sesuatu manusia itu melakukan mafsadah ataupun kerosakan, maka bala yang akan menimpa itu bukan kena kepada orang yang jahat saja. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Hendaklah kamu takut kepada azab Allah yang kalau datang bukan ditujukan hanya kepada orang-orang yang jahat di kalangan kamu saja. Orang yang baik yang berdiam diri, tak memperbetulkan kesilapan itu pun akan terkena sekiranya datang bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu dalam kerangka Malaysia ini mestilah Suhakam berkiblatkan kepada acuan agama kita. Kita balik kepada apa yang disebut Allah dalam Al-Quran. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu sangka kami jadikan kamu ini, kata Allah, sia-sia main-main, tidak ada tujuan. Allah rangkumkan dalam beberapa ayat yang lain dalam Al-Quran bahawa diciptakan manusia itu dengan tujuan sebagai ubudiyah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk menjadi hamba kepada Allah